Antara kita nak faham lagi, Allah itu Maha Kudus, tidak ada sifat zalim kepada Allah. Tidak ada zalim, ya. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. La ikraha fid din, qad tabayyana rushdu minal ghayy. فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معاشر الحضر، insyaallah kita lanjut pada bab yang ke-9. 99 Asma'ul Husna, mengenal 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Bilangan dan pengertiannya. Yang pertama, Allahu, bermula dengan nama Allah yang pertama, Allahu, yang dikenali sebagai lafdun jalalah atau lafdul jalalah. Boleh baca dengan nakirah, boleh baca dengan ma'rifah, mengikut dalam tata bahasanya lah. Yang agung, maknanya lafdul jalalah yang agung, iaitu nama yang tertentu bagi zat suci yang wajibul wujud, yang wajib wujud, lain daripada Allah mumkinul wujud, maknanya tak wajib wujud lah. Lain daripada Allah tidak wajib wujud kerana diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah wajibul wujud yang berhak menerima segala pujian dan sanjungan. Manakala nama-nama lain adalah sebagai sifat yang layak bagi zatnya. Nama inilah yang paling banyak sekali disebut di dalam Al-Quranul Karim, yakni ada sebanyak 2296 kali nama Allah sebut dalam Quran, ya, 2296 kali. Jadi kalau kita singkapkan pada makna mengenal nama Allah itu, kata Allah diambil perkataan ilalahu, iaitu nama yang dipakaikan kepada tiap-tiap yang disembah, sama ada yang sebenar atau palsu. Sebab itu orang Arab ni jahiliyah, sebelum datang Islam, sebelum perutusan baginda besar, sudah kenal nama Allah. Dia sudah sebab biasa dia sebut ilah, ilahi, Allahu, dia sudah biasa sebut. Tapi bagi mereka, Allah itu dikaitkan dengan apa juga yang disembah. Apa yang disembah dipanggil Allah, apa yang disembah dipanggil ilah, apa yang disembah dipanggil ilahu. Ini sudah dipakai dalam kalangan bangsa Arab. Kemudian tertentu pemakaiannya kepada Tuhan yang sebenar apabila datang baginda besar Nabi SAW membawa Al-Quran, membawa Islam, membawa Tauhid, barulah dia dapat spesifikkan bahawasanya Allah itu hanya zat yang mencipta langit dan bumi. Ada Rabbun tu, ada Rububiyah. Tapi jika masih
mensyarikahkan Allah di sesuatu. Kerana itu lafzul Allah, lafaz Allah khas dipakai bagi sembahan kepada Tuhan yang sebenar. Tidak boleh sekali-kali dipakai untuk yang selain. Itu paling jelas, ya. Kalimah tersebut menjadi kata dasar bagi illa lahu. Dia bunyi banyak tu, ya. Atau al-uluhu atau uluhiyah disebut begitu. Dan dipakai juga pada makna al-ma'bud ataupun yang disembah. Al-ma'bud yang disembah. Para ulama ada mengatakan lafaz jalalah, yakni kebesaran Tuhan yang dipakai pada nama Allah itu adalah alaha. Alaha ni pada alif lam ha. Alaha ni artinya tercengang. Makna alaha tu adalah tercengang. Ya, very surprise, tercengang. Berarti kerana adalah Allah Subhanahu wa taala adalah mencengangkan akal fikiran manusia, pada pahaman manusia. Juga dikatakan Allah sebagai dasarnya aliha. Aliha yang berarti, yang membawa makna, mau arti tetap ada kepadanya. Maknanya satu perkara yang tetap ada kepadanya. Kemampuan, keupayaan, kuasa, kehendak, semuanya ada pada dia. Yang lain daripadanya tidak ada, baru dipanggil Tuhan. Ya, kalau yang tidak ada macam kita lah, ya, kita tidak ada apa-apa kekuatan melainkan Allah, maka kita tidak lain daripada Allah, tidak boleh dipanggil ilah ataupun Tuhan. Itu jelasnya. Jadi maka itu Allah ialah suatu nama yang dipakaikan kepada Tuhan kita yang sebenar, yang terkumpul di dalamnya sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan dipanggil sebagai ar-rububiyah. Ar-rububiyah, ya. Jadi kita sebut dalam Fatihah alhamdulillahi rabbil. Perkataan rabbun itu bererti zat yang memiliki akan semua sifat-sifat yang sempurna. Zat yang memiliki akan segala sifat-sifat yang sempurna. Zat yang menguasai akan segala kebesaran dan ketinggian yang sempurna. Itu kita kenalkan sebagai Rabbun. Maka itu kita sebut Rabbun ni dalam bacaan Fatihah, iaitu pada permulaan ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kena sebut alhamdulillah, kita baca dengan hak, baca dengan elok, dengan sempurna, ya, hak, ya. Jadi makanya apabila kita lihat, sudah kita semayang banyak sunat ni, kuliah mana boleh semayang sunat, duduk dengar, duduk tahu dah semayang maghrib dah, buat maghrib. Baik, jadi makanya rububiyah yang dikedaki dengan Rabbun ni bila kita baca alhamdulillah, jaga tuan-tuan, di sini kita sebut hak, dibaca alhamdulillah. Kalau tuan-tuan baca alham, baca dengan ha saja, yang tak bunyi ha. Ha rengkung, ha maftuhah, ya. Ha maftuhah. Kalau tak sebut dengan ha, maknanya makna dia lari jauh. Kalau kita sebut alhamdulillah, segala puja-puji bagi Allah. Ha tu kita baca nipih, ha dalam dada. Alhamdu maknanya segala kematian bagi Allah. Tengok, lari jauh tu. Puja-puji tukar jadi kematian. Segala kematian bagi Allah. Kacau. Nah, disebut banyak-banyak. Nah, jadi makanya apa yang disebut sebagai minta sembahyang fardu kan? Buat fardu. Maghrib hijau sikit. Takut anak ganggu kita. Hijau sikit. Nak sembahyang fardu maghrib ni, saya duk cakap saya diharam kacau dah. Ganggu sembahyang. Nampak? Dia nak sembahyang fardu. Kita hijau sikit okey, kita di hujung tu. Kita ganggu orang sembahyang, haram hukum dia. Lepas sembahyang kadang-kadang nanti imam duk zikir kuat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Haram tu, haram. Dia panggil tafwish. Dalam ilmu fiqah dia panggil tafwish. Tafwish ni mengganggu orang sembahyang. Hukum dia haram. Kita baca Quran pun, walaupun kita baca Quran, ganggu dia sembahyang, haram hukum dia.
maka kita kena berturun surah lah. Tu sahabat kita ada sembahyang fardu ni, dia kena duduk jauh sikit duduk dekat, ganggu saya nak cakap. Baik, balik tadi kita mendebat kepada yang pada tadi ni, Allah ulasan tentang Allah ni maha luas. Kemudian kita masuk pada sifat yang kedua. Tadi saya sebut alhamdulillah. Alhamdulillah ni tuan-tuan bagi jelas Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan baca alhamdulillah. Orang duduk zikir lepas sembahyang alhamdulillah, alhamdulillah, cepat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tak tepat disebut ha tu tak keluar. Maknanya kematian bagi Allah, kematian bagi Allah, kematian bagi Allah, kematian bagi Allah. Turun bala, bukan turun rahmat, turun bala. Tu kena jaga tu lah. Kita kena cermat. Biar kita pelan tak apa, lambat tak apa, kita sebut betul nama. Baik. Yang kedua Ar-Rahman. Nama Allah yang kedua daripada Asmaul Husna, Ar-Rahman, yang amat pemurah. Dalam pendapatan ulama-ulama silam, dalam kitab-kitab lama disebut pemurah artinya yang mengurniakan nikmat yang besar dia betul itu. Kalau tuan-tuan buka kitab-kitab lama, makna Ar-Rahman adalah yang mengurniakan nikmat yang besar-besar. Maknanya yang kasar, nikmat kasar. Ni alam langit bumi ni nikmat kasar lah. Nikmat kasar dia panggil. Maka dia sebut nikmat yang besar Dialah yang memberi segala rupa bentuk nikmat kepada manusia dan makhluk semua, sama ada yang berakal atau tidak, yang baik atau yang jahat, yang beriman atau yang kufur. Daripada sifat Ar-Rahman itulah melimpah rahmat Allah di dunia ini. Dalam Quran disebut sebanyak 800 kali. 800 kali. Jadi Ar-Rahman ini adalah, dengan sifat Ar-Rahman ini Allah menjadikan 18,000 alam. 18,000 alam, al-alamin, hasil bersifat Rahman. Sebab tu Tuhan sebut banyak Al-Quran istimewa dalam surah Al-Mulk. Orang duk baca tiap-tiap malam sebelum tidur, Nabi baca sebelum tidur. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Tuhan sebut dengan nama Rahman. Allah yang menjadikan langit 7 tingkat. Allah jadikan langit dengan 7 tingkat. Dan nescaya kamu tidak akan mendapati sebarang kecacatan dalam penciptaan Tuhan yang Rahman. Jadi makna kata Rahman ni, sifat Rahman, Allah menjadikan langit dan bumi. Kita nampak ataupun kita boleh dengar wujud benda itu ada. Contohnya malaikat Jibril, dia malaikat Jibril itu Allah jadikan dengan sifat Rahman. Sifat Rahim dia taruh di akhirat. Sifat Rahim Allah taruh di akhirat. Nampak tak? Rahim dia mengatasi Rahman, lebih lagi. Dia hanya khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Rahim ni hanya limpahan kepada orang-orang yang beriman. Itu sifat Rahim. Rahman ni semua. Orang yang bukan Islam pun dapat, orang yang kenal Tuhan pun dapat, orang yang lawan Tuhan pun dapat, orang yang engkar tolak ketuhanan Allah pun dapat. Jadi maknanya sifat Rahman adalah umum. Tidak pilih, semua dia bagi. Rahim Tuhan pilih. Tuhan pilih Rahim hanya kepada orang-orang yang beriman sahaja. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim ni yang amat mengasihani, memberi berbagai-bagai nikmat dan rahmat kepada orang-orang yang beriman, yang boleh membawa mereka kepada kebahagiaan di akhirat kelak, seperti nikmat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat Rahim ni antaranya yang kita dapat kesan daripada kita dapat kenal sifat Rahim ni dengan adanya hidayah. Orang yang dapat petunjuk daripada Allah, mendapat petunjuk. Orang yang diberikan Allah ilmu dengan hikmah, ilmu.
Ya, Allah bagi ilmu seorang itu, ini datang pada sifat rahim. Ya, Islam, iman, ikhlas. Tak dapat ikhlas ni bukan senang. Anugerah daripada Allah, daripada sifat rahim. Itu ikhlas. Lebih sikit sifat rahim ni ya. Dia lebih halus, lebih seni dan terpilih hanya kepada orang-orang yang beriman sahaja. Orang kafirin tak dapat. Sifat rahim ni orang kafirin lain daripada orang Islam, tak dapat limpahan sifat rahim, tak dapat. Hanya sifat rahman saja. Kasar lah. Baik. Jadi maka rahim ini sifat rahim ya lebih khusus daripada sifat rahman, kerana dia khas hanya pada yang tertentu. Rahman di umum semua dapat. Orang Islam pun dapat, yang bukan Islam pun dapat. Ya, makan, semua orang boleh makan. Boleh nikmat makan, sedap makan. Itu rahman. Ya. Tapi bersyukur, ini bukan semua orang bersyukur. Banyak orang boleh makan sedap-sedap tapi tak pandai bersyukur. Jadi syukur ini adalah anugerah daripada sifat rahim. Nampak? Bila ada rahim, kita merasailah kesan syukur itu. Ya. Bila kita syukur, maka Allah tambah apa? Barakah, berkat. Berkat ni lah nak menyelamatkan kita di akhirat. Berkat ni lah nak menyelamatkan kita di akhirat, tuan-tuan. Itu paling penting. Kita perlukan barakah. Maka itu dia kata tadi, ini sifat rahim lebih khusus daripada sifat rahman, kerana ia tertentu kepada hamba-hamba yang mukmin sahaja di akhirat nanti. Nampak? Di dalam Al-Quran disebut sebanyak juga 800 kali. Rahim 800 kali. Ya, dalam sirah Ar-Rahim lah. Ya, sirah rahim, bukan rahmu atau rahima atau ruhama, itu tak masuk. Kalau rahim saja 800 kali. Ya. Adalah disunatkan kepada kita mendahului perkataan Bismillahirrahmanirrahim pada tiap-tiap kali kita hendak memulakan kerja-kerja kita yang baik. Ya. Pada semua pekerjaan kita mula dengan dua nama ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, kerana Allah Subhanahu Wa Taala ya menunjuk kepada kesifatnya, ya, sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang paling utama, yang paling anggun, sehingga dikategorikan sebagai sifat yang teragung. Sebab itu kita lepas sembahyang kita akan zikir sebelum baca ayat kursi, kerana ayat kursi duduk dalam dia. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. 163 tak silap saya daripada surah Al-Baqarah. 163 Al-Baqarah ya, ayat ni. Kita kena mula baca dia dulu, baru baca ayat kursi. Jangan terus baca ayat kursi. Ya. Dia tu adalah Ismul A'zam, nama Allah yang paling teragung. Jadi ayat kursi ada dalam dia. Nampak tak? Seluruh Al-Quran ada dalam dia. Dia pula ada dia ada dalam Fatihah. Kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Seluruh Al-Fatihah pula ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh Bismillahirrahmanirrahim berada di dalam ba, di awal huruf ba yang kita mula dengan B dibaca dengan baris bawah. Bis dengan duduk dalam ba. Seluruh ba tu pula duduk dalam titik noktah yang ada di bawah ba tu. Bila ada titik baru baca ba, nanti titik tu merubah sifat tu, sifat huruf tu kita tengok melengkung. Kalau kita bubuh titik boleh berubah. Bubuh titik tengah jadi nun, bubuh titik bawah jadi ba, bubuh dua titik jadi ta, bubuh tiga titik jadi sa. Nampak tak? Sebab itu titik itu berperanan. Bila ba, titik itu bawah ba tu berperanan, mana seluruh Al-Quran berada dalam noktah yang kecil di bawah titik ba. Ya, titik ba itulah yang diartikan dengan dia bi kana ma kana bi yakun ma yakun. Makna dia, ya, tak ada siapa pun bantah. Orang-orang ahli pakar bahasa lagi-lagi tak bantah, sebab dia faham.
Ya, dengan dia adanya segala tiap-tiap suatu, dengan dia bakal diadakan tiap-tiap suatu, dengan dia boleh diadakan tiap-tiap suatu. Nampak tak? Itu artinya titik tu. Nuktatun tu yang ada depan. Itu memberi arti ulama baca macam tu. Sebab tu kita mula dengan dua kalimah ini memberi arti bahawa semua perkara jadi dengan Allah, bukan dengan kita. Kita nak makan, kita mula bismillah dengan Allah. Aku nak makan pun dengan Allah. Aku nak suap makan dengan Allah. Makanan pun Allah punya. Makanan pun Tuhan bagi jadi. Semua Allah. Dapat lihat kenyataan Rahman, dapat pula menikmati dan mensyukuri Allah sifat Rahim datang pada kita. Jadi maka itu kita wajib, istilahnya wajib pada akal, bukan wajib syarak. Wajib syarak kata sunat baca. Pada hukum syarak kata sunat baca, hukum akal kata wajib kena baca. Nampak tak? Sebab semuanya datang daripada Allah, bukan lain daripada Allah. Datang dengan bi, kana, sin tu dengan salamah, sifat salam. Sin tu adalah salamah, salam. Allah buat segala-gala dengan salamah, dengan sejahtera. Tidak ada satu pun yang Tuhan buat dengan satu yang keji ataupun satu yang kasar, tidak. Allah jadikan tiap-tiap suatu semuanya dengan salamah. Kemudian disusuli dengan mim. Ismun tu alif, sin, mim tu sebagai mahabbah. Allah jadikan tiap-tiap suatu itu dengan penuh kasih sayang. Bukan Tuhan buat dengan benci, bukan dengan paksa, bukan dengan lalai, bukan dengan leka, bukan dengan tergagah, tapi Allah buat semuanya dengan mahabbah, dengan penuh kasih sayang. Nampak tak? Ya, itu dia. Kemudian baru datanglah dengan nama Allah, dia mula dengan alif, lam, ha, 3 lam. Kita baca 2 lam kan, dia ada 3 lam tu. Sabdu tu ganti lam lah. Sabdu atas lam tu ganti lam. Kalau tak masuk sabdu, Quran jadi lagi tebal. Nampak tak? Lagi tebal. Pasal Allah kena tulis 3 lam panjang. Nampak tak? Ya. Ar-Rahman atas nun tu, atas mim tu dia ada alif qasrah di bawah. Alif qasrah dibaca dengan mad asli atau mad tabi'i. Ma kena panjang. Nampak tak? Dia bukan Ar-Rahmani, Ar-Rahman. Sunat kalau kita tulis bismillah, mim tu bagi panjang. Nampak tak? Mim tu. Mim bagi panjang. Sunat bagi panjang. Itu dia punya kaedah. Dia kata tadi ini. Baik, sambung. Kemudian kita lihat Ibn Rahim adalah disebut tadi tiap-tiap suatu kemudian. Kemudian kita masuk di bait yang keempat, Al-Malik. Al-Malik. Al-Malik yang amat bebas mentadbirkan pemerintahannya mengikut apa yang ia kehendaki dan berkuasa penuh di atas suatu. Allah jua pemerintah agung di hari akhirat. Itu nombor 2, kita panggil Malik, ya. Elok kita zikir nama Malik ni sebanyak-banyak mungkinlah, ya. Kerana dialah menjadikan tiap-tiap suatu dalam dalam al-muzikir dia kata kita bawa baca sehari kalau boleh. Al-Malik ni sehari kita baca sebanyak 110 kali. Itu paling sikit lah, ya, 110 kali. Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik. Kena ada ya, sebut ya. Ya, baru jadi seruan. Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik, 110. Orang ni tak miskin. Amal 110 tak miskin, tuan-tuan. Confirm, guarantee. Sebab Nabi kata. Nabi yang kata, bukan saya kata. Nampak tak? Ya? Nama tu. Ya? Kita jadikan lepas sembahyang sunat. Habis sembahyang sunat, baca dia 10 kali. Tiap-tiap sembahyang sunat, bawa 10 kali. Tiap-tiap habis sembahyang sunat, bawa 10 kali. Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik. Tuan-tuan, memang tak susah. Ya? Boleh kan? Dia adalah merupakan nama Allah yang paling agung. Dimasukkan
dimasukkan dalam ayat suratul Hasyr, ayat penghabis, ya. Seorang qari antarabangsa kita, apa nama, Haji Nanang Qasim, nama dia Nanang Qasim, juara musabakah 1986, juara antarabangsa di Kuala Lumpur lah. Dia juara antarabangsa, Nanang Qasim. Saya ada jumpa dia dah, di 4-5 kali jumpa dia, di Mekah pun jumpa. Dia orang buat seminar Al-Quran antarabangsa. Dia buat seminar Al-Quran antarabangsa di Riyadh. Dia panggil dia baca Quran, pembuka majlis, buka Quran, dia baca ayat ni, surah ni, ya. Dia wakaf tang balik, ya. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك. Dia wakaf tentu. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Dia ulang 3 kali dia baca ayat ni. Gemar habis satu dewan. Sedap lah dia baca. Saya tak sedap, dia baca lagi sedap lah. Ya. Dan dia wakaf tang Malik tu, seram kita punya bulu rumah ni, ya. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malik. Baru ambil balik. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'min ila akhir lah. Ini di antara kelebihan nama Malik, ya, besar, ya. Dalam Quran Tuhan sebut sebagai isti'azah. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Sebab dia masuk nama tu sebagai pelindung, ya. Aku berlindung dengan Rabbun, Tuhan manusia, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, sembahan manusia. 3 nama tu sebagai isti'azah. Kita berlindung dengan Allah daripada apa? Daripada satu penyakit was-was. Cukup besar tu. Sebab was-was ni bukan kerja kita, ya. Ada satu makhluk halus, allazi yuwasfi, nama dia wiswas, nama dia. Nama makhluk tu wiswas. Dia satu jenis bangsa jin. Memang jadi dalam kita. Kita ada malaikat, kita ada jin dalam diri kita. Allah Ta'ala buat manusia ni, bukan dia buat kita saja, manusia saja. Dia masuk malaikat, dia masuk jin. Jin ni nama dia wiswas. Dia tak pergi mana, duduk dalam diri kita. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, mundar mandir berjalan dalam dada manusia, nampak? Dia tak keluar. Penting dia. Kalau waswas soal dunia, kita kena waswas. Tak ada waswas, tak ada pilihan, betul tak? Kita nak makan pagi pun kena ada waswas, betul tak? Nak makan tu kan, nak makan ni, betul tak? Nak pergi kedai tu kan, nak pergi kedai ni, betul tak? Tak ada. Jadi dia kena ada satu ilham. Kita ada satu nafsu, nafsu mulhamah nama dia. Nafsu inilah yang bagi menerima ilham. Apa nak buat, apa nak makan, apa nak pi, apa nak pakai, nampak tak? Dia panggil mulhamah, nafsu mulhamah. Dia duduk di bawah susu belah kiri. Dada kita belah kiri duduk di bawah. Ya. Ini bukan saya baca buku atau apa, saya belajar, saya mengaji di Bogor 6 bulan tarekah Sufiah. Tu nah. Tak ada. Jumpa Tok Guru Mursyid. Dia tunjuk praktikal. Ini bukan baca buku tuan-tuan. Nak cerita kat tuan-tuan ni. Ini kita mengaji secara berguru. Secara depan belakang. Melihat segala persoalan hukum yang dibawa.
Jadi maknanya bila kita faham wiswas ini satu jenis makhluk, tapi dia penting kerana untuk buat pilihan. Kalau tak ada waswas, kita tidak ada pilihan, betul? Tapi pilihan kita kena betul. Maka pilihan nak betul, dia kena ada satu nafsu mulhamah. Mana dalilnya? Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu dia. Demi nafsu, kata kami telah kami sempurnakan, di mana kami ilhamkan kepada dia fujur, durjana atau takwa. Nampak tak? Dua-dua kami bagi kat dia, boleh nampak. Tapi dia tak payah fikir panjang, sebab qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kita punya akal murni yang boleh timbang, yang boleh pilih. Tapi akal kena ada ilmu lah. Tak ada ilmu macam mana nak pilih? Ilmu kena ada, tuan-tuan. Nampak tak? Penting sekali ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita tak tahu nak pilih. Nampak tak? Kena ada 3 ilmu. Mengenal 3 hukum, baru boleh pilih yang baik. Pertama, kita kenal hukum adat. Hukum adat kena kenal. Kedua, kita kenal hukum syarak. Ketiga, baru hukum akal. Tanpa 3 hukum ini, kita tak dapat memberikan pilihan yang tepat. Kita tak dapat menggunakan nafsu mulhamah tadi dengan baik. Nampak ya? Ini akan merugikan kita sendiri. Itu paling penting. Sebab itu kita bercakap tadi, kita nak cerita bab sifat Allah, iaitu Al-Malik. Al-Malik. Al-Malik disebut oleh musannif di sini, ringkas saja, iaitu yang amat bebas mentadbir pemerintahannya mengikut apa yang ia kehendaki dan berkuasa penuh di atas sesuatu. Allah jua pemerintah agung di hari akhirat kelak. Kita sebut dalam Fatihah pada ayat yang kedua bagi mazhab Hanafi, Hanbali dan Maliki, bagi ayat ketiga bagi mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Maliki Yaumiddin dibaca dengan ma, itu dibaca dengan 2 harakat, mat tabi'i ataupun mat asli dia panggil. Jangan lebih daripada 2 dan jangan kurang daripada 2. Maliki Yaumiddin maknanya pemerintah, bukan Tuhan, bukan raja. Pemerintah di hari pembalasan. Tapi kita boleh baca dengan 1 harakah. Maliki Yaumiddin. Hanafi baca dengan Maliki Yaumiddin. Boleh baca dengan Maliki Yaumiddin, tak salah. Mazhab Syafi'i boleh baca dengan Maliki Yaumiddin, tak salah. Bawa makna dia raja di hari pembalasan, sama. Pemerintah dengan raja sama. Sebab tu tak salah. Dalam dua-dua mazhab ni kita boleh baca. Jadi tuan-tuan baca dengan ma pendek, Maliki Yaumiddin, artinya raja di hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, pemerintah di hari pembalasan. Dua-dua bawa makna yang sama, tidak ada beza, ya. Maka itu dikata musannif Al-Malik, yang terkaya dan pada zat, sifat daripada tiap-tiap yang mewujud, ya, sedang ia dikehendaki oleh setiap yang ada yang memang berhajat kepadanya, baik pada zatnya dan sifatnya, ya. Daripada sifat Malik ni, daripada sifat Malik itu dia ada beberapa sifat lagi yang berada dalam sifat itu yang kita bergantung. Antaranya dalam Al-Malik tu ada satu sifat dia panggil sifat As-Samadu, Samad. Makna samad ini bergantung 100% seluruh makhluk kepada Allah. Dalam semua aspek, semua keperluan, semua hajat bergantung kepada As-Samadu. Ya, api itu kita nak bakar api itu, kita nak panas api itu. Panas yang pada api itu bukan api yang boleh memanaskan. Panas daripada api itu terbit bersifat As-Samad. Itu dia. Nampak tak? Dengan sifat As-Samad, Allah jadikan api itu panas, boleh membakar, termasuk bakar sekali. Dan kita dapat manfaatkan dengan kita panggang daging dan bagai-bagai. Nampak tak? Panggang daging itu pun terpanggangnya daging juga dengan sifat Samad. Itu dia. Nampak tak? Oh, itu dia tak? Sampailah kita makan, sampai kita menikmati kelazatan dia, semua itu datang juga daripada sifat Samad. Sebab tu dia ada zikir. Satu zikir daripada hadis Nabi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan
wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 10 kali 2 juta kebajikan. 2 juta kebajikan. Bila 2 juta kebajikan masuk, dia akan keluar 2 juta keburukan. 2 juta keburukan keluar, badan kita jadi ringan, rezeki kita jadi murah. Nampak tak? Nampak tu? Akan kita jadi cerah. Nampak tak? Jiwa kita jadi tenang. Pasal apa? Segala keburukan dah keluar, ganti dengan kebajikan. Itulah kebajikan. Nampak tak? Baca yang tu 10 kali 2 juta kebajikan, tuan-tuan. Hadis sahih ada dalam Fadailul Amal. Syekh Maulana Abu Bakar Al-Ansari Kandahlawi masuk Syekhul Hadis. Dia masuk dalam kitab tu. Tuan-tuan boleh buka tengok. Nampak tak? Amal. Tapi jangan buat 10 aja. Buat 100 lah. Dah dia kata 10 2 juta kebajikan, takkan tak mau. Buat lebih lah. Nampak tak? Tu dah. Lagi lebih kita buat, lagi ringan badan kita. Lagi lebih kita buat, lagi limpah rezeki kita. Lebih banyak kita buat lagi, akan lebih tenang kita. Lebih banyak kita buat lagi, akan hikmah limpah di atas kita. Masya Allah. Nampak tak? Itu kelebihan zikir. Satu kan? Lagi satu zikir lagi. La ilaha illallah wahidan ahadan samadan lam yattaqis sahibatan wala walada wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nampak tak? Itu masuk sifat ahad dalam situ. Jadi masuk dalam ahad, ada dalam sifat as-samad, sebab dia buat semua. Nampak tak? Yang kita baca bismillahirrahmanirrahim juga daripadanya keluar sifat samad ini. Silakan muazzin, ada muazzin untuk azan. Muazzin sila azan insya-Allah. La ilaha illallah.
سيدنا محمد والشرف والدرجة العظيمة شفاعة ربي اغفر وارحم حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد. InsyaAllah kita lanjut lagi pada sifat Allah Al-Malik tadi yang kita sebut. Maka Allah adalah Raja, disebut sebagai Raja, kalau kita istilahkan sebagai Raja. Maksudnya Malikin Nas, Raja bagi segala manusia. Bukan hanya sekadar menguasai, tetapi Allah juga sebagai pencipta, pemilik, memenuhkan segala hajat, memberikan segala keperluan, mentadbir, menyusun, sehingga sampai sekecil-kecil perkara ilham datang daripada Allah. Maka itu artinya sebagai Al-Malik, Al-Malik. Ya, sedangkan kalau manusia, raja manusia ni dia lantik, dia angkat dari manusia. Ada wilayah yang terhad. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam, dia ni adalah seorang nabi, juga seorang rasul. Nabi dia, rasul dia, raja pun dia, muallim pun dia, hakim pun dia. 5 pangkat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dia memberi makan bukan hanya kepada manusia, termasuk jin. Hari-hari bagi makan, buat kenduri besar. Manusia makan, jin makan, hayawan binatang darat, binatang-binatang laut pun makan. Nampak tak? Tapi Allah tak hantar semua binatang pergi dah. Maka satu hari dia nak tunjuk dia punya apa? Sifat raja dia, kekayaan dia. Dia terlalu kaya. Maka dia buatlah jamuan secara besar-besaran. Jamuan secara besar-besaran. Ya. Jamuan ini kononnya cukup untuk menghidang dan diberi makan kepada semua makhluk di lautan maupun di daratan. Bahasanya Allah sembunyikan banyak binatang yang Tuhan tak angkat kat dia lagi. Kebetulan dia pun dah siap makanan apa semua, Allah angkat seekor ikannya. Ikan paus. Ikan paus daripada perut bumi. Ikan paus yang menelan Nabi Allah Yunus. Ikan tu hidup sampai hari ni. Sampai hari ni ikan tu ada, tuan-tuan. Ya? Dia duduk di bawah sekali, di dasar lautan yang paling bawah. Laut kita ni ada tiga lapis. Kita hanya boleh lapis pertama dan setengah lapis kedua. Bawah pada tu tak boleh turun, gelap, tak ada udara, gelap. Nampak? Tapi ikan paus boleh duduk sampai ke bawah. Allah pun kejutkan ikan paus tu keluar. Dia pergi makan semua yang ada atas hidangan Nabi Sulaiman. Jadi binatang lain tak boleh makan. Allah kata sekok aja aku hantar. Nampak tak? Inilah raja manusia dekat tu aja. Tidak ada kemampuan untuk memberi kepada semua. Jadi Allah nak beritahu kat dia, raja manusia ni tidak ada kemampuan seperti mana Allah raja bagi segala manusia. Nampak? Maka tu kita kena memohon kepada raja manusia. Raja kepada segala manusia, bukan raja manusia. Faham Kita mesti tunduk begitu. Jadi makanya ikan Nabi yang telan Nabi paus, ikan yang telan Nabi Yunus tadi ini begitu punya besar. Allah Ta'ala jadikan dia, ya, maka dia masih hidup dan kekal sebab Tuhan kata dalam Quran sendiri, ya, kalau tidak dengan rahmat Allah maka Allah akan kekalkan. Nampak tak? Dia dalam perut ikan tu. Mana kata memang Allah jadikan ikan tu kekal sampai kiamat. Tapi oleh kerana atas kemurahan dan juga atas rahmat Allah, dia atas mohon siapa yang minta supaya dia diampunkan. Malaikat maut tuan-tuan yang minta. Nampak tak? Sebab kenapa malaikat maut? Malaikat maut adalah malaikat yang paling intim dengan manusia, yang paling banyak duduk dengan kita, yang paling dekat dan paling banyak pula menziarahi kita. Betul tak? Malaikat maut, ya. Rasul yang pertama malaikat maut berdamping, berkawan dengan dia, berkenan dekat dia, Nabi Idris. Nabi Idris ni orang yang kuat tadarus, membaca. Ya, sebab tu Nabi Muhammad jumpa di langit yang
di langit yang ketiga, langit yang keempat, maaf. Nabi Muhammad pergi Isra' Mi'raj, jumpa Nabi Idris, langit yang keempat. Pasal apa jumpa Nabi Idris? Seolah-olah nak beritahu kepada Nabi Muhammad, umat kamu adalah umat yang genius kerana banyak membaca. Nampak tak? Umat kamu adalah umat yang membaca, umat Islam. Betul ya? Kita lah tak sabut benda tu. Makna kata Nabi Idris diketemukan Allah Nabi Muhammad dengan Nabi Idris itu, antara hikmahnya dipertemukan Nabi Idris untuk mengingatkan kita bahawa umat Islam adalah umat yang mesti kuat membaca, banyak membaca. Jadi Idris ini nama dia Akhnukh, nama betul dia Akhnukh. Gelaran di Idris tadarus, dalam bahasa Arab dia panggil tadarus. Idris tu orang yang kuat tadarus, tapi bukan nama dia betul Idris, gelaran ya. Nama dia Akhnukh, nama betul dia lah ya. Jadi makanya Nabi Idris alaihissalam ni begitu punya saleh, banyak membaca, genius ya, sehingga malaikat maut ingin bersahabat dengan dia. Nampak? Minta izin kepada Allah nak bersahabat dengan Idris. Allah pun izin. Dia pun menjumpa Nabi Idris, rupa macam manusia, jumpa begitu begini. Akhirnya dia perkenalkan diri dia lah. Dia malaikat maut ya. Sampai dah Nabi Idris dibawa berorientasi ke seluruh alam. Nabi Idris malaikat maut bawa orientasi seluruh alam. Nampak? Pengambil pergi tengok neraka, kemudian tengok syurga, masuk tak mau keluar. Itulah. Sampai surga masuk tak mau keluar. Ya, mati pun dah test, nak rasa mati, malaikat maut tarik nyawa. Mati dah. Neraka tengok dah. Syurga masuk dah, nak keluar macam mana? Tapi taman syurga, bukan syurga yang hakiki. Baru masuk taman syurga, jangan salah faham. Sebab syurga tu yang nak masuk Nabi kita dulu. Nabi Muhammad akan masuk dulu, lain daripada Nabi tak boleh. Itu antaranya dia kata tadi ini. Jadi makanya apa nama Nabi Idris. Yang kedua, Nabi Idris, malaikat maut ingin bersahabat dengan siapa? Dengan Nabi Allah Yunus alaihissalam. Orang yang kuat beribadat, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka itu malaikat maut banyak berkawan dengan dia. Apabila dia masuk dalam perut ikan, malaikat maut dah minta kepada Allah supaya dia dibebaskan, diberi pengampunan. Nampak tak? Kerana begitu intim malaikat maut dengan dia. Jadi kita pun begitu jugalah. Kalau kita baik, kita banyak beramal saleh, banyak berzikir, banyak kebajikan, malaikat yang akan mendampingi kita, yang akan memuliakan kita adalah malaikat maut. Maka tu jangan takut tuan-tuan. Kita duduk salah baca kan kita salah baca malaikat maut, sebenarnya dialah yang paling intim dengan kita. Kalau dia datang ketika dia zahir, dia datang melawat kita sedang sembahyang, dia akan doa. Ketika berzikir, dia akan doa. Nampak? Doa tadi ini menyebabkan kita akan bertambah-tambah lagi rahmat Allah ke atas kita. Itu kelebihan ya, malaikat maut ni daripada makhluk yang lain, daripada malaikat yang lain. Lebihnya daripada malaikat yang lain lah ya, di samping malaikat Jibril. Itu ya. Baik. Jadi kita lihat pada sifat yang kedua, nama Allah Al-Malik. Kemudian sifat masuk yang nombor 3, Al-Qudus. Al-Qudus yang amat suci daripada sebarang kecacatan dan kekurangan. Kita dikehendaki membanyakkan ucapan takdis dan tasbih kepada Allah seperti Subhanal Malikul Qudus, Subhanal Malikul Qudus, Subhanal Malikul Qudus. Baca betul lah ya. Sebut Al-Qudus, Ya Qudus, Ya Qudus, Ya Qudus, ataupun Subhanal Malikul Qudus. Kita boleh bawa zikir betul lah. Qudus ni jarang kita bawa zikir jarang nama zikir tu kita bawa dengan Qudus, jarang sekali orang sebut lah ya. Tapi itu yang paling baik. Maknanya kalau kita boleh menyebut Al-Qudus ini dalam tiap-tiap hari, paling-paling kurang kita sebut sebanyak 1000 kali. Ya Qudus, Ya Qudus, Ya Qudus 1000 kali ya. Itu kelebihan yang luar biasa. Dan insya-Allah orang yang mengamalkan Ya Qudus, Ya Qudus ini terpelihara daripada syirik.
Walaupun kita kena mengaji lah, memang kita duduk mengaji, kita tuntut ilmu, nak kenal apa itu syirik. Tapi dengan kudus ini sendiri, dia akan menyuci segala sifat syirik dalam diri kita tanpa kita sedar. Nampak tak? Nah, tanpa kita nak mengaji, banyak mana kita nak mengaji? Seminggu sekali, sebulan sekali orang kita mengaji lah ya. Tapi kita nak penyucian ini tiap-tiap ketika, setiap nafas kita keluar masuk ni ada penyucian. Dia ni macam vaksin lah antaranya. Kudus ni satu jenis vaksin yang boleh mematikan kuman-kuman syirik yang ada dalam diri kita. Nampak? Ya, tanpa kita sedar. Dan dengan sendirinya kita akan dilimpahkan Allah dengan ilmu. Ya, kataan kudus ni jangan dipakai dalam masjid kan, masjid kudus. Masjid sebut sebagai tempat kudus. Masjid ni adalah al-makamul maqaddis, dia kata al-makamul maqaddis kita ni. Masjid ni adalah kudus, profil dia kudus. Profil dia adalah kudus masjid ni. Ya. Maknanya dia tidak ada hubung kait apa-apa dengan urusan-urusan yang membawa kepada kelemahan atau kerendahan. Dia tempat mendewakan Islam, tempat meninggikan kalimah Allah, tempat untuk menyebarkan ajaran Islam, tempat untuk meninggikan daulah Islami, tempat untuk membawa segala syariat dan segala urusan. Itu dia panggil kudus. Ya. Sesudah Kaabah, Bakkatul Mukarramah, Bakkah, tempat yang kedua Tuhan setelah 500 tahun Baitullah, Allah pun perintah buat Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni nama dia Kudus lah. Nama betul dia Kudus. Sampai sekarang nama dia Kudus. Nampak? Aqsa ni baru dikenali ya apabila turun ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi ilal Masjidil Aqsa. Bila turun Aminul Haram ila Masjidil Aqsa, turun ayat ni barulah dikenali sebagai Masjidil Aqsa ya. Disebut asalnya Masjid Al-Ba'idah, nama Masjid Al-Ba'idah, nama masjid tu. Al-Ba'idah ni masjid yang jauh. Sebab masa tu tidak ada masjid lebih jauh daripada Kaabah melainkan Masjid Al-Aqsa ya. Aqsa di dalam bahasa Suryani. Aqsa dalam bahasa Suryani di-Qurankan sebagai bahasa Al-Quran, maknanya adalah kudus. Boleh faham ya? Kudus. Al-Jami'ul Kudus. Jadi makna kata sebab kita sebut apa nama di antara kudus di sini tidak boleh kita bawa urusan-urusan yang boleh mencacatkan kedudukan dia, macam masjid lah ya. Tak boleh angkat suara tinggi, tak boleh berkelahi ya, tak boleh bising dalam masjid, tak boleh cemarkan kebersihan dia. Ini kita ketiga sebagai kudus. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha kudus. Di sini kita nak tolak apa? Ya, contoh kita buat sembahyang hajat, minta kepada Allah bagai-bagai hajat, tiba-tiba Tuhan tak makbul. Pada pandangan kita lah Tuhan tak makbul. Sebenarnya Tuhan makbul dah. Ud'uni astajib lakum, Tuhan dah makbul. Tinggal lagi ada dia bagi ketika itu, ada yang dia tangguh, dia tak bagi. Ada yang dia ubah. Kita minta A, dia bagi B, dia tak bagi A. Kalau bagi A mungkin kita rugi, dia bagi B. Sedangkan kita perlu B, kita tak faham kita perlu B, kita minta A. Tuhan tak bagi A, dia bagi B. Nampak tak? Ada ketika kita minta dunia, Tuhan tak bagi dunia. Aku bagi dunia, hang tahu nanti rosak iman. Aku bagi dia akhirat. Nampak tak? Ada yang kita minta A, dia bagi A betul. Dia tak ubah. Kerana itu baik bagi kita. Jadi konsep mengabulkan doa itu hak Allah. 3 cara. Dalam ud'uni astajib lakum, mohon minta nescaya aku perkenankan. Confirm Tuhan berkenan. Tapi cara mana Tuhan nak bagi, itu adalah cara Allah sendiri yang maha bijaksana. Itu kita pakai hukum akal, bukan hukum syarak ya. Jadi orang yang tak faham ni, dia minta Tuhan tak bagi. Ya, bila Tuhan tak bagi dia kata apa? Tuhan tidak memenuhi hajat aku, Tuhan tak indah dekat aku, Tuhan tak kasih kepada aku. Betul tak? Ini yang kita kena buang. Sifat ni kita kena buang kerana Allah tu adalah kudus. Faham tak? Ya. Kita nak pergi mengaji. Contoh kita nak pergi tempat baik lah ya. Nak pergi buat kerja haji ke, nak buat kerja umrah, tiba-tiba terkena kemalangan. Tak edb lah.
Ya, nanti orang kata apa? Nak pergi buat umrah pun kena perkara yang tak elok kan? Seolah-olah Tuhan tu tak bersama dengan kita. Ini kita kena buang. Sifat tu kita kena buang. Fahaman macam ini kita kena kikis daripada diri kita. Itu artinya kudus. Boleh tak? Antara kita nak faham lagi, Allah tu Maha Kudus, tidak ada sifat zalim kepada Allah. Tidak ada zalim, ya. Tidak ada zalim ataupun lalai ataupun terlupa, ya, ataupun pandang bulu. Ini tidak ada kepada Allah. Kerana Allah tu adalah kudus. Sebab tu dimasukkan dalam zikir ayat suratul Hasyr, ayat penghabis kita sebut tadi, ya. Kudusus salam. Dia mula dengan kudus baru salam. Nampak? Dia tak boleh salam dulu baru kudus. Dia kena kudus dulu baru salam. Maksudnya Allah bersih daripada segala macam sifat-sifat yang kita boleh bayangkan sebagai sifat yang keji ataupun buruk, ya. Tuhan sebagai seorang pemarah, tak boleh. Allah sebagai pemarah, Allah sebagai pendendam, tak boleh, ya. Ini semua tidak ada kepada Allah. Maka itu diartikan dengan kudus. Sebab tu tinggi kudus tu, ya. Dan kita pun kena kuduslah. Kita juga mesti kena sentiasa berkudus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kudus ini ada yang disebut sebagai tasbih. Bila kita tasbih, masuk dalamnya kudus, masuk dalamnya automatik, masuk dalamnya sifat kudus. Itu ertikan, ya. Kemudian kita lihat lagi sikit lagi pada sifat yang berikut, yakni sifat as-salam. As-salam yang amat penyelamat kepada seluruh makhluk. Allah jua penyelamat hakiki yang perlu dipohon keselamatan daripadanya, sebagaimana kita berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alait ya dzal jalali wal ikram. Yang ni salam ni Nabi baca ketika memasukkan jenazah Siti Khadijah dalam liang. Nampak? Ketika Rasulullah nak masukkan jasad mulia Ummul Mukminin, Khadijah Al-Kubra, nak masuk dalam liang, Nabi baca ni, ya. Ni. Nampak? Kalau lepas sembahyang Nabi baca pendek, Allahumma antas salam wa bikas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kita kata, ya. Itu hadis Bukhari Muslim. Kalau lepas sembahyang Nabi baca banyak tu. Tapi kita ambil panjang. Kita ambil yang panjang. Nampak tak? Ya? Tu. Jadi kita ambil yang Rasulullah baca ketika memasukkan jasad mulia Ummul Mukminin, ya, Sayyidatina Khadijah dalam liang. Khusus untuk dia. Kita tak boleh lah. Kita lepas liang baca Allahumma salam tak boleh lah. Tak ada. Tu kita bukan kita, ya. Kita bismillah ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita baca. Kita punya yang tu, ya. Tapi kalau Siti Khadijah khusus sebab dia masuk terus. Masuk liang tu masuk terus Darussalam. Bukan kata masuk tanah, terus kepada surga Darussalam. Ini kelebihan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Nampak? Itu dia. Faham, ya? Kita baca doa ni, maknanya daripada doa ni kita faham dah punya maksud makna salam. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah penyelamat. Daripada Engkau juga keselamatan, dan kepada Engkau kembali keselamatan. Maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan keselamatan. Dan masukkanlah kami ke dalam syurga Darussalam. Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi Engkau, wahai Tuhan yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Itulah, ya. InsyaAllah takat tu lah kot. Kita tangguh dulu lah. InsyaAllah kita akan ambil sifat Allah yang ketujuh, nama Allah yang ketujuh, Al-Mu'min. Ini kita ambil pada sikit lah, pada bulan depan. Ini sifat mukmin, ya. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim nabiyina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sadrana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.